Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan kita ada Azni bersama saya. Dan saya dan Azni akan melihat kepada pasaran semasa untuk minggu ini. Okey, Azni. Jadi pada minggu lepas kita ada data inflasi US yang menunjukkan penurunan inflasi yang lebih rendah daripada jangkaan pasaran, menyebabkan kita ada lonjakan dalam indeks. Kita ada kelegaan pasaran basically lah, dan kita nampak kelemahan US dollar. Persoalannya sekarang ni, adakah itu menandakan reversal kepada pasaran di mana indeks-indeks dah habis dan melengkapkan, kalau kita nampak dekat sini, melengkapkan pembetulan yang berlaku sejak Januari. Inilah untuk S&P 500. Whether ini dah lengkap, sama ada pergerakan ini dah lengkap dan kita meneruskan pergerakan ke atas, ataupun kita masih ada lagi pergerakan ke bawah ni. Jadi minggu ini dan minggu depan adalah crossroad dia. Kalau siapa ikut sesi-sesi saya, kita dah cerita mengenai tarikh dia 13 ke 18 hari bulan, di mana itu adalah lazimnya tarikh untuk kita melihat kepada satu reversal dalam pasaran, turning point lah. Jadi kita nak lihat apa yang dia akan buat dekat sini. Sama ada ini merupakan satu reversal ke atas ataupun kita masih lagi bergerak ke bawah. Jadi sekiranya untuk ini berlaku, ini berlaku, ini adalah lekuk ke berapa? Galih Sunri, hantu raya trader, Big Cat. Ini adalah lekuk ke berapa? Kita sedang jangka lekuk ke berapa kat situ. Ini kita jangkakan lekuk 3 kalau dia jadi, itu adalah struktur motif. Kalau macam mana kita tahu dia struktur motif? Macam mana kita tahu dia struktur motif? Simple. Kita nak lihat untuk US 500 ni di time frame ini yang kecil dia. Sekiranya box di sini break. Ini adalah apa yang saya, dan box ini break. Kalau dia break di sini dan pada masa yang sama kita melihat kepada Australia dollar, ingat kebanyakan pair Australia dollar, kebanyakan pair US dollar berada dalam zon rintangan dekat H4. Sekiranya ini break 1618. If ini berlaku, that's it untuk US dollar. US dollar habis dan kita mungkin melihat kepada kelemahan yen. Ini view kita. Ini kita dah letakkan sejak bila? Kita sedang menunggu fasa terakhir, iaitu fasa yang ini. Fasa terakhir, iaitu fasa 4 ni. Indeks mengukur, pasangan yen mengukur, US dollar melemah lebih sideways, mendatar. Yen adalah mangsa kat sini. Maksudnya yen pair, kalau ini betul lekuk 3, kalau ini 3, 4, 5, apa pun dekat sini lekuk 3, kalau itu berlaku, macam mana kita tahu dia lekuk 3? Bacaan RSI tertinggi, kita ada level 1618 tu break US 500, ini break, dan break 1618 atas ni, break 1618. Kalau itu berlaku, dan kita akan tukar view kita, di mana pada waktu itu yen pair semua, terutamanya euro JPY ni, dia cuma habis di sini dan kita ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2 dan 3 of 3 ke atas. Semuanya adalah sama. Tetapi sekiranya kita ada indeks yang react daripada area, mata tak nampak sini. Sekiranya indeks react daripada level ini dan turun ke bawah, then kita akan ada euro JPY yang juga
melengkapkan struktur ini ke bawah. Benda sama. Kenapa cat kat video tak berubah? Alamak. Cat kat video tak berubah. Cat kat video tak berubah? Lah bang. Baik. Dia macam sangkut. Dia masih dekat US 500. Masih US 500 je? Ya, betul. Saya dah tukar cat ni. Sekejap. Dia masih dekat situ. Sekejap saya tekan share screen sekali lagi. Rasanya memang dah oh ni, jawai play ads. Ingin memperoleh $35 hari ini? Dengan program rujuk rakan kami, kini anda boleh menikmati ganjaran dengan setiap rakan yang anda rujuk. Anda hanya perlu kongsikan URL unik anda kepada rakan anda untuk mula merujuk. Lebih banyak anda rujuk, lebih banyak yang anda peroleh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita ulang baliklah Cat tak jalan. Kalau tak jalan, bagi tahu sekali lagi Okey, jadi view kita adalah sekarang ni saya akan ikut kepada Fibonacci. Selagi tak ada perubahan, tak ada level yang break, tak nampak break, saya akan ikut pegang kepada yang tak break, yang asal. Kalau break, dan baru kita tukar. Itu saja. Okey? Tak kisah inflasi ke, Fed FOMC ke, tak kisah benda-benda tu semua. Saya trade berdasarkan, saya akan buat analisa berdasarkan apa yang saya nampak. Okey, apa yang saya nampak? Sekarang ni kita ada dua view. Yang pertama adalah, sama ada ini adalah seperti yang kita lukis ke bawah. Okey? Ataupun view kedua kita adalah keseluruhan struktur ini lengkap dan kita ada 3, 4 dan 5. Okay, sini adalah 3. Okay, inilah something yang bullish Dan apa pun, kalau indeks buat lekuk 3, dalam ni akan ada motif. Ataupun sekurang-kurangnya impulse. Maksudnya dalam tu. Now, apa yang kita ada? US 500 memasuki ataupun menghampiri kawasan zon rintangan. Okey, di sini. Okay, kalau anda lihat chart ni semua saya tukar daripada minggu lepas di mana kita tukar ini kepada diagonal. Kiraan dia masih kiraan korektif. Saya kena tukar dia kepada diagonal sebab nak samakan jumlah dia. Kalau kita tukar ini W, X, A, B, ini akan jadi tak sama. Sini jadi 5. Faham? Kalau kita tukar kepada apa yang kita lihat sekarang ni, sini jadi 3. Ada beza dia. Kalau sini adalah 3, saya tulis dekat ni. Tulis dekat pen Kalau anda nak faham dia. Okey, ni adalah view kita untuk US 500 sekarang ni Macam mana kita samakan chart kita. Inilah market dynamic, inilah sequence. Okey, US 500 daripada atas tadi 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3 kita jangka habiskan benda ni 3 menuju kotak sini dan kita akan ada A, B. Apa rupa dia tadi Oh, B tu dah berlaku terlebih pula. Saya dah berfikir yang depan. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Break. Dan ini adalah lekuk. Kita lengkapkan macam ni. 2, 1, 3, 4, 5. Maksudnya kita ada 3. Ini 3.
Okay, view kita sebelum ni adalah benda ni. Ni view kita sebelum ni 1, 2, 3, 1, 2, 3 dan kita break 5. Ni break, ini kita punya view sebelum ni Okay, sini 5. Apa beza dua ni? Galih. Apa beza view semasa? Ini view sekarang. 1 dan view 2. Kenapa kita kena tukar dia kepada benda ni? Kepada jangkaan untuk 3. Sebab US dollar. Okey, sebab US dollar. Kalau 5, ini adalah yen. Yen. Ini adalah US dollar. Tu beza dia. US dollar. Okey. In order untuk ini berlaku, US dollar kuat balik. In order untuk ini berlaku, UJ jatuh ke bawah. Dalam zigzag. Dan yen pair jatuh ke bawah. Boleh? Kalau setakat nak lengkapkan, boleh. Boleh lengkapkan. Ini boleh jadi A, B dan C. Ini cukup 5. Kalau setakat Elliott Wave, boleh. Untuk US 30, kita habiskan. Sebab struktur yang di sini, untuk US 30, untuk US 30, kita lengkapkan struktur ini. Sebab ini obviously merupakan struktur kelima. Ini 5 lekuk. Saya masih boleh buat dia ke bawah. Ini sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai C, dan ini X. Boleh, Yus? Boleh, tak ada masalah. Kalau setakat Elliott Wave. Ya? Kita habiskan dia sebagai, ini sebagai korektif. Ini sebagai struktur ke-11. Sini adalah 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11. View 2 yang lebih laju, Atirah. Itu yen dynamic. View 2, kalau kita letak view 2 di sini, kalau saya ikut view 2 ni, kalau kita ikut view 2, then US 30, ini adalah X, dan sini akan buat A, B dan C. Di mana salah satu akan ada extension. Sama ada extension di sini ataupun di sini. Tak apa. Kita belum cover sequence. Saya baru je cerita cycle 53. Salah satu akan ada extension untuk membenarkan jumlah lekuk jadi 5. Tak apa. Jumlah lekuk, jumlah sequence. Dan itu bermakna untuk US 500 pun, sini akan jadi flat. A, B dan C. Barulah dia salah satu akan menjadi sini akan jadi A, sini akan jadi B dan sini akan jadi 5. Faham? Sama ada view ini ataupun ini adalah A, B dan C. Ini 5. Sekarang ni kita nak jadikan sini 3. Kenapa kita jadikan 3? Sebab US dollar. Contoh, anda lihat US dollar chef. Mana US dollar chef? Struktur ini. Saya tak dapat katakan ini boleh jadi macam ni je. Ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. Lepas tu flat kita naik ke atas. Masalahnya sini tak break.
Tak break. Kalau ini break, saya boleh lukis macam tu. Okay. Sekali saya jadikan the whole structure ini sebagai flat. Dan ingat, kita akan ada 3 lekuk. 3 lekuk ke bawah. Tadi kan, 3 lekuk kan? X kepada Y ada berapa lekuk? Apa beza A kepada 1 kepada 3 ataupun 2 kepada 3, 4 kepada 5 berbanding dengan 1 kepada 2 ataupun X kepada Y. Apa beza dia? X kepada Y ni, dia akan ada 3 lekuk. Jadi barulah jumlah lekuk di sini sama dengan jumlah lekuk di sini. 3 lekuk. Kalau kita jadikan dia 5, dan US dollar chef kat sini, kita akan jadikan dia sebagai 5. Di mana ini akan jadi some sort of kiraan 1 or 2 or A, B, ini A, ini B, sini C. Macam ni. Sini adalah A, sini adalah B, sini jadi 5. Situ C. Faham tak? Jumlah lekuk dia akan jadi sama. Itulah sebabnya Elliott wave mapping ni ia adalah bahasa. Berapa banyak lekuk yang kita jangka? X kepada Y 3. Kalau kita letakkan dia sebagai A, B, C ada 5. Jadi kita sekarang ni menjangkakan US dollar punya strength dalam 3 lekuk sahaja lagi. Semua chart kita buat macam tu. Termasuklah crosses ni. GA contohnya. Ya. Termasuklah crosses ni. 3 lekuk. Termasuklah gold. Last sekali. Last sekali. Gold lain sikit. Kejap Gold ada perbezaan sikit. Euro US dollar. Okey. Di mana kita akan ada satu lagi dan selepas tu kekuatan US dollar. Di situlah kita melihat kepada contohnya macam yen. AUD JPY, Euro JPY. Sini selepas US 500 mencecah zon rintangan dan kita akan ada 3 lekuk ke bawah. Boleh? Kalau tak, kalau saya tandakan dia sebagai 5 lekuk dan kita jangka yen dynamic, ini kena buat A, B dan C, 1, 2, 3, 4, 5 or whatever cara anda lukis dia. Itu beza dia. Sebab itu ini tak dapat sewenang-wenangnya tukar A, B, C, W, X, Y. Dia ada maksud dia. Berapa lekuk yang kita jangka di sini. Ataupun ini habis. Macam mana kita nak lukis dia habis? Tak dapat. Kita cuma lukis dia habis sekiranya AUD US dollar break 1618, US 500 break 1618. Then baru kita dapat tukar the whole structure. Pada waktu ni yang break Jumaat lepas adalah H1. H4 pun tak break lagi. Ia cuma break yang ini sahaja. H1 punya structure ataupun bagi mereka yang intraday lah. Satu, jangan panik, jangan terus kejap terus tukar structure, tak dapat. Sebab ni kalau anda tukar structure kat sini, then the whole thing anda kena tukar. Semua anda kena tukar. Kalau saya jadikan sini contohnya seperti yang kita lukis sebelum ni, ini A, ini B, ini C dan belakang dia adalah WX.
So, kita dah jadikan sini cuma 3 lekuk. Kepada yen pair sama dengan yen pair. Di mana US dollar boleh buat 5 lekuk, tapi 5 lekuk dia merupakan struktur diagonal. Jadi itu bermaksud. Kita akan lihat kepada AUD US dollar, even euro US dollar yang berada dalam zon rintangan dia. Ya. Sini boleh buat 5. Ingat US dollar, dia boleh buat 5. Tapi 5 dia adalah dalam bentuk diagonal. Kalau kita, dan itu bermakna untuk UJ akan sampai support lebih awal banding dengan yang lain. Dan mungkin ini cuma habis di sini. Mungkin akan ada ke atas. Tapi higher chances adalah untuk UJ melengkapkan struktur 4 sama dengan yang lain. Sama dengan yang lain. Contohnya seperti euro US dollar. Cuma ni terbalik lah. UCAD. Ambil UCAD mungkin sama. Mana UCAD? UCAD. Itu adalah sama dengan euro dengan US dollar. Tentu US dollar Jepun mungkin habis. Cuma sekarang ni habis di sini. Cuma habis di sini. Sini saja. Apapun anda tak short dia, anda tak long dia. Dia boleh habis di sini. Naik ke atas. Kalau ikut US dollar. But apapun, saya berminat untuk nak short NZD US dollar apabila dia sampai, ini adalah untuk swing di zon ini nanti. Timing market adalah kepada yang ini. So, yang lain-lain tu dah sampai. Ini dah sampai. Ini dah sampai. Even kepada indeks. Ini hampir sampai. Jadi bila ini akan jatuh? Bila NZD US dollar sampai 100% nanti. Okay. Kalau the moment NZD US dollar sampai 100%, tapi ini break 1618, jangan enter. Anda tahu dia adalah satu reversal. Jadi kalau reversal berlaku, then ini kita cuma lukis seperti yang ada sekarang. Faham tak Yus? Ini kan jadi A, B dan C. Terangkit. Dan kita memulakan 3, 4, 5. Faham. Ke atas. Jadi A, B, C tu habis kat sini lah. Itulah kita punya struktur 2 merah. Lepas tu dan ini berlaku lah. Jadi peluang saya masih pegang yang sama, iaitu setakat ini tak ada yang break, saya ikut kepada yang sama. Ini sampai ke 100%, saya short dia. Dan itu juga bermakna AUD US dollar dah hilang pula dia. Berada dalam zon adalah shorting. NZD US dollar, ini timing dia. Itu bermakna untuk gold juga dijangka mencecah zon rintangan yang sama. Betul. Okey. Ada yang tanya mengenai gold ni adakah ini kita boleh buat sebagai 4 ataupun gold cuma habis di sini? Boleh dia habis. Ini adalah 3, 4 biru tu dekat sini. Dan 5. Dan gold ni mencanak dan buat lekuk 3. In order untuk gold nak buat lekuk 3, apa yang tak boleh berlaku, Atirah? Vince. Kalau ini berlaku, then AUD US dollar break atas 1618. Yeah. Jadi kalau AUD US dollar break 1618, tunggu gold buat 5 lekuk, 1, 2, 3 adalah buy. Tak kisah dia break atau tak. Confirm fly. Faham sendiri? Dan baru dia naik. Barulah kita dapat satu korelasi kepada struktur. Maksudnya kalau ini saya tunjukkan kat trading view lah. Mana kita kata dia tak sama, sedangkan chart dia sama. Contoh
Ni adalah AUD US dollar. Dengan gold. Ni adalah SAU US dollar. Boleh? Saya tak dapat katakan dia lain sebab dia sama. Ha. Jadi kalau ini break ke atas, yang kita tahu dia berada dalam zon dia. Mana pergi ya? Boleh hilang. Tadi ada, hilang. Okey, ni berada dalam zon dia. Okey, dan kalau itu break, okey, even kepada gold ni berada dalam, dia pun gold pun berada, cumanya gold ni dia yang besar dia tak break lower low. Betul. Keyboard ya. Jadi kalau di sini break, kita akan jadikan ini sebagai 1 2 1 2 3 4 5 3 4 5 1 2 3. Jadi kalau itu break, then anda akan tunggu kepada sini 3 4 5, dan anda tunggu yang ni. Dan anda akan trade gold, don't trade AUD. Don't Trade gold. Kalau ini break. Saya tak dapat katakan dia lain sebab dia sama. Betul. Cuma beza dia adalah AUD US dollar ni, kalau anda lihat dekat time frame yang lebih besar, okey. Cuma beza dia, tukar time frame saya lupa nak tukar dia kepada interval lah. Barulah tak payah tukar satu-satu. Okey. Cuma beza dia adalah benda ni. Okey. Ini low COVID-19. Ni low COVID-19. Structure ini adalah structure flat. 3, 3, 5. Structure ini bukan structure flat. Ini bukan structure flat sebab B dia tak cecah 85.4%. Dalam zon, boleh? Itu anda tengok zon dia berapa besar stop loss dia. Satu, timing dia NZD US dollar. Faham Yus? Betul. Jangan trade gold. Gold tak trade. Gold ni saya dah tak tahu dah bagi tahu macam mana. Gold jangan trade gold. Kita trade berik, bukan trade berik, beli berik, simpan buat Beli kata. berik. Ya betul. Mana berik kita? Berik Saya pun dah tak ingat dah. Sekejap, baru nak mana tanya berik? balik abang Ni pasal berik. berik tadi. Berik dah gerak macam ni lah. Ya? Boleh tak bila gold jatuh, berik tak jatuh ke bawah? Boleh. Ini buat 5, ini buat 1, 2, 3. Sebab berik ni selain daripada gold, dia juga punya korelasi dengan indeks sebab dia saham. Betul. Ya? Dia boleh buat benda ni je. Ini sedang ikut US 30. Berik akan buat satu correction nanti. Tak adanya benda macam tu. Kalau pergi macam tu, tak ada saingan Nazmi tengah makan. Kita orang tengah gigit lembu. Lembu jalan-jalan tu baru fresh steak. Jalan, belih terus gigit. Faham? Ya, jadi sebab tu saya duk cerita apa? Yus, saya duk cerita berik ni dari dia dekat sini tau. Kita cerita berik ni dari sini. Dari sini kita cerita berik. Sini dengan sini. So sini tak sampai 100% saya tu.
Timing untuk sekarang ni adalah NZD US dollar. Perhatikan kalau NZD US dollar mana dia? NZD US dollar sampai area 100% ni 3 gallon dah air mineral. Dan pada masa yang sama yang lain-lain tak break 1618 dan ini ke bawah. Tapi the moment NZD US dollar sampai area 100% ada yang break 1618, ini akan menjadi 1, 2, 3, 4, 5 ataupun ini flat 1, 2, 1, 2, 3, 4 dan 5 ke atas. Ini lekuk 3. Faham? Faham. Jadi tunggu NZD US dollar. Dan pada waktu itu kita ada semua satu. Semua sama je. Semua sama. I hope semua dah nampak sekarang ni. Semua sama. Bila satu sampai yang lain, dia akan tunggu yang lain. Lepas tu dia sideway. AUD US dollar kat sini akan main-main dekat 1236 dia. Dia akan main-main dekat 1236 dia. Alah. Dia akan main-main dekat situ. Dia naik tak, turun tak, dia main situ. Sementara tunggu NZD tadi. Euro US dollar. Dia akan lepak je area tu. Dia akan main je area tu. Dia tak ke mana. Sampailah NZD US dollar kat situ. Whether buyer win ataupun seller win. Pada masa yang sama, kita nampak interesting US 500 pun masuk dalam area nanti. Benda sama. Semua masuk sekali. US 100 ini pun sama. Sekali, is one market, satu market. Masa ni lah adalah sama dengan NZD sampai. Jadi kalau NZD sampai dan lain-lain ni break, NZD pun akan break. Jadi pada waktu tu ada tunggu gold pullback. Boleh Yus? Make sense? So ni mana 5, mana 3 tak nampak. Yang mana kali? Sebelum ni tak nampak bang, sekarang dah nampak dia. Yes. Sekarang ni tak nampak. Sekarang ni kita yang ini anda kena sebab ini 3. Ini lekuk 3. Belum siap. Tak tahu. Tapi anda akan tunggu kepada apa yang New Zealand dollar, US dollar buat. Faham? Timing dia kenapa dia je yang lagging bersama dengan US 100. Okey, ada yang tanya. Apa beza US 30, kenapa US 30 kita boleh lukis ke atas? Okey. Indeks ni, ini beza dia. US 30 adalah kumpulan harga 30 company. Harga, price. Stock price. Stock price punya indeks. Dia dicampurkan harga-harga dia dibahagikan 30 lebih kurang. Adalah formula dia. Tapi dia kepada price. Beza dia dengan US 500. US 500 tu kepada stock price dan contribution kepada 500 syarikat dan market cap ni harga saham dengan jumlah saham dia. Itu market cap. Katalah dia ada 100 saham. Harga dia $10. Jadi market cap dia adalah 1,000. 1,000 tu contoh dia lah. Tu market cap kita ambil contoh, tak adalah stok 1,000 tak apa. Jadi macam syarikat Apple kan. Apple mempunyai market cap yang besar. Sebab jumlah saham dia banyak, harga dia tinggi. 200 kali dengan berapa juta saham dia lah. Jadi kita dapatlah nilai syarikat tu 1 trilion or whatever lah. 1 bilion or whatever nilai syarikat tu. Jadi disebabkan dia besar, jadi dalam 100% untuk pengiraan indeks, dia mungkin contribute berapa persen. Katalah market cap 500 syarikat tu adalah 500. Contoh 500 bilion.
Kita campur. Tapi ada company besar, ada company kecil. Contoh, katalah Apple menyumbang 100 bilion kat sini. Jadi 20% Apple punya movement akan contribute kepada US 500 punya move. Faham tak? Faham. Lebih kurang lah. Sama juga dengan Nasdaq. Itu dia. Dan satu lagi beza dia adalah untuk US 30 tu cuma blue chip. Cuma company-company 30 syarikat besar lah. 500 ni Fortune 500 yang ada dengar Fortune 500 tu, itulah Fortune 500 company. Lepas tu kita ada 100 tu, dia tak US 100 tu dia tak ada financial, tak ada bank, tu tak ada contoh. Kalau ni bang, jadi, Euro AUD bang. Euro AUD pergerakan macam mana bang? Euro AUD. Euro AUD pun kita, sebab kita tak jangka US dollar terlalu kuat. Kita jangka Euro AUD selagi US dollar membuat pembetulan. Apabila AUD kuat nanti, ingat Euro dan AUD kedua-duanya berada dalam zon rintangan. Ya betul. Euro AUD. Mana Euro AUD? Euro AUD. Tu bang, tengah-tengah tu, sebelah Euro GBP. Okey. Euro AUD. Euro AUD. Okey, ingat ya. Euro US dollar sedang melakukan pergerakan dan dijangka dah berada dalam zon rintangan. Okey. AUD US dollar kedua-duanya berada dalam zon rintangan. Apa jadi segue? Okey. Tetapi yang kita expect ke depan, kedua-dua ni, kalau ini untuk jatuh, apa yang berlaku? Saya lukis apa yang saya nampak, Yus. Yang saya nampak sekarang ni US dollar tak habis lagi unless Euro, sebab high probability dia macam anda tanya benda dalam Ichimoku, dia dalam Kumo. Faham tak, Yus? Benda tu tengah berada dalam zon. Betul. Jadi kita nak selagi dia dalam zon, tak ada zon yang break, kita ikut kepada US dollar kuat. Kalau break, then baru kita kata US dollar lemah. Jadi nak kata high probability dia adalah kepada sekarang ni, kita masih lukis US dollar kuat. Itu je. Sampailah structure break. Then baru kita kata, oh, habis dah kekuatan US dollar. Sebab kita akan ambil satu time frame besar. Time frame besar dia masih kata US dollar kuat. Sampailah kita nampak benda lain. Faham tak? Tengok time frame besar, US dollar masih kuat. Jadi kita ikut selagi tak bertukar, di time frame kecil, tak break structure, selagi tu kita ikut yang besar. Yes, saya pun tunggu. Jadi bila NZD US dollar sampai, kita tengok adakah yang lain-lain break 1618, Ustaz. Okay. The thing is, untuk kedua-dua ni jatuh, sama faktor dia adalah US dollar. US dollar yang kuat. Faham? US dollar. Untuk kedua-dua ni jatuh. Provided tak ada yang break 1618, US 500 tak break 1618. Okay. Kalau US dollar kuat, di antara dollar pair dan juga commodity pair, mana yang akan lebih impact? AUD akan lemah. AUD akan lebih lemah berbanding dengan Euro. Jadi kalau itu berlaku, ini adalah sama dengan bila kedua-dua ni sampai ke kawasan support, kawasan resistance, dan US dollar mula kuat balik. Itu yang saya ceritakan dalam ni. Sebab itu kita masih nampak kenapa kita masih kata ada US dollar punya kekuatan. Sebab sini 5. Betul. Sini 5. Kalau ini 3, dan mungkin kita katakan ini habis dan ke bawah. Betul. Sebab ini adalah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Kita masih lukis ke atas. Euro lebih kuat daripada AUD. The only way untuk itu berlaku adalah US dollar kuat. Kalau tiba-tiba dia jatuh, boleh kalau sangat elite wave.
Ini adalah A, ini B, ini C. Ataupun W, X, Y. Jangan percaya elite wave. Jangan percaya elite wave. Sebab tu percaya kepada sequence. Kita nampak sequence dia tak lengkap, Fibonacci tak lengkap. Kita ikut apa yang kita nampak. Kalau kita katakan ini sebagai lekuk 2 merah, apa syarat dia? Lekuk 2 merah, macam mana kita tahu dia lekuk 2 merah? The whole structure kat sini break. Ini break. Jadi satu kita katakan 2 merah. Okey, 2 Fibonacci the whole thing. Untuk jadi lekuk 2, hendaklah 38.2. Satu belum dapat jadi lekuk 2. Belum. Tak cukup syarat. Tak cukup syarat. Boleh tak jadi benda lain? Boleh. Ini jadi lekuk 4. 4 ni sini. Sini kita jadikan flat. Or whatever bentuk dia. Sini jadi flat. 4 kat sini. Lepas tu turun ke bawah. Boleh? Itulah kelemahan US dollar. Kalau katalah kita ada index break, katalah kita ada index tadi break. Dan ini akan jadi 1, 2, 3, macam mana? 4, 5. Dia akan jadi macam tu. Ataupun sini adalah 1, 2, 1, 1, 2. Lepas tu jatuh. Ini A, ini B, ini C. Flat. Sebab ini 5 lekuk. Nampak? Kalau setakat elite wave, apa-apa boleh buat. Tapi kita akan satukan semua ni. Semua ni kita satukan satu cerita. Semua tu kita satukan sebagai satu cerita di mana kita menjangkakan masih ada kekuatan US dollar sebelum US dollar pengsan. Bila sini nanti baru US dollar pengsan. Kalau tak, betul-betul pengsan sekarang. Ini adalah 1, 2, 1, 2. Dan kita akan ada 3 of 3 kat sini. Kita sekarang ni berada betul-betul zon dia. Iaitu sama ada AUD US dollar ni akan break. Kenapa saya masih belum keluar daripada tu, menyatakan bahawa US dollar tu nak lemah. Salah satu sebab dia cerita FTX kau kan? Cerita Bitcoin tu. Oh, Bitcoin tu. Ya. Sebab antara sebabnya benda ni. Antara sebabnya sebab bila orang keluar daripada Bitcoin, dia macam ni. Bila anda jual euro US dollar, anda beli apa sebenarnya? Bila anda jual euro US dollar, anda beli US dollar. Betul. Bila anda jual Bitcoin, anda beli apa? Maksudnya anda sedang pegang apa? US dollar. Yes. Anda tengok akaun anda, bila anda masuk Euro JPY, okay, bila anda keluar, exit position, anda sell ni, anda buy JPY. Dalam tangan anda adalah JPY. Anda tengok exchange rate. Berapa dalam akaun anda dalam bentuk US dollar. Tengok benda ni. Kalau ramai tak tahu benda ni. Berapa jumlah dia dalam dolar. Anda tengok UJ punya exchange rate. Barulah jumlah itu terbentuk dalam akaun balance anda. Tu barulah dalam akaun balance anda. Okey. Satu lagi soalan sebelum saya serahkan kepada Azni yang saya duk terima adalah mengenai gold. Mengenai RSI dan Stoch. Oh bang, saya tekan terus bang. Kita lagi 5 minit. Okay. 5 minit lagi. Liquidate issue dalam market. Dia basically bila orang liquidate aset kebanyakannya price in US dollar. Itu je Pian. Kita keluar saham. Kebanyakan
saham paling besar equity market masih kat US. Sebab tu dia tak benarkan Muammar Gaddafi, tak apa, cerita lain. Gold, okey, tengok ni benda dia. Ni saya dah buat satu video YouTube untuk XM. Okey. Kalau ini contoh kalau kenapa kita ambil dia sebagai 3 instead of 5. Sebelum ni kita letakkan 5. Ini 1, 2, 3 sama kat atas. Tetapi kalau kita tengok kepada RSI tidak menyokong kepada reset di sini. Tak break. Okey, sini tak break. RSI tak break. Jadi ini kita boleh ambil sebagai kiraan 1. Yes. Sini kiraan 2. Okey, 1 tak break high, 2 tak break high. Sebab tu kita dapat jadikan kat sini segitiga. Sebab kita boleh buat segitiga dalam RSI. Sini 1, 2, 3. Ini adalah kiraan 2. Now, untuk jadikan ini 1, ada 2 cara. Sama ada ini adalah 5 lekuk ataupun 3 lekuk. Kalau kita lihat kepada stokastik ni, anda cuma nampak 2 channel. Maksudnya kat sini merupakan 1, 2, 3. 3. Menghabiskan 1. 1, 2, 3. 2. Menghabiskan 2. Jadi ini struktur apa? Kalau kita nak turunkan dia adalah struktur 5. Betul. Okey. Now, soalan dia. Habis tak kat sini? Boleh. Dia dah lengkap 100%. Dah masuk zone pun. Kenapa kita tak beli gold hari tu? Sebab tu saya kata, kita tak masuk flat. Beli apa? Gunakan benda yang tak perlu leverage. Barrick dah naik. Itu sebabnya saya duk cerita Barrick setahun. Sebab kita nak beli gold kat sini, dia mahal. Stop loss jauh. Belilah Barrick. Dan lain-lain gold punya ni, gold punya aset. Boleh tak dia naik ke atas macam ni? Kalau dia naik ke atas macam ni, AUD US dollar, NZD US dollar, UCAD, Euro, US dollar habis. Ya? Itu maksud dia. Boleh? So, apa yang saya minat setakat ini tak ada tukar lagi sehinggalah market membuktikan struktur itu bertukar. Trade kepada apa yang anda nampak. Kalau salah, SL tu dekat situ, dia kena SL anda tahu pasaran berubah, move on to another trade. Itu je. Dia kalau tak dapat nak terima SL, tak payah trade. Tak dapat nak trading. Simple je. Itulah sebahagian daripada dia. Sama ada struktur ini habis, ini pun dah berada dalam zone. Semua. Even kalau kita tarik gold punya tadi, dah masuk dalam zone. So, everything dalam zone, kita tengoklah apa yang market buat. Market tunjuk apa yang dia nak buat. Timing dia, seperti saya sebut tadi, adalah kepada New Zealand dollar, US dollar yang masih lagging. Yang masih lagging. Kenapa kita masih katakan ini masih ke atas? Oh, dia dah turun bang. Jangan. Anda akan tunggu 100%. Sebab nampak stos dia tertinggi dekat situ. Okay. RSI dia tertinggi dekat situ. Ini paling kurang adalah lekuk 3. Jadi belum ada 5 dekat situ. Pergi lagi kecil. Belum ada. Pergi lagi kecil. Dah ada satu divergence. Ini mungkin adalah 3 of 3. Maksudnya 1, 2, 1, 2, 3, 4. Baru habiskan 3. Okey, belum. Bang dah turun bang. Ada je enter kat sini. Dia naik balik. Alamak, senyap. Kalau dia turun terus, aku dah cakap dah dia nak turun. Jangan dengar Zul tu.
Itu yang bestnya. Macam ni. Jangan perhati, letak limit. Okey, jadi itu sahaja daripada saya. Jangan ke mana-mana sebab ada sesi Azni. Azni jadi peneman. Bunuh nyamuk tadi ni. Boleh bang. Dapat ilmu baru. Jadi tak ada perubahan daripada view kita. Cat semua. Alah, spin 35. Nanti saya update cat lah. Dia jadi terabur macam tu bila ni buka. Itulah masalah ni. Okey, jadi insyaAllah saya tak ada sesi. Azni dengan Imran malam ni kan? Malam ni pick of the week. Okey. Jadi itu sahaja daripada saya. Dan jangan ke mana-mana. Ada sesi Azni selepas ni. Dan kita kembali kepada host kita Jawahir. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.